Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iqbal Hafiz Ruslan dan ini Biz Malaysia, edisi Khamis 4 November 2021. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan TV1, anda juga boleh ikuti kami di YouTube Biz Malaysia. Perpaduan rakyat bukan sahaja penting dalam menjamin kemakmuran negara, malah kesejahteraan keluarga Malaysia. Apatah lagi dalam menepani cabaran COVID-19 dan memulihkan negara pasca pandemik. Bagi melihat kepentingannya, Biz Malaysia akan membincangkan topik perpaduan pulihkan negara. Kita akan bersama panel undangan dalam Bual Biz. Sejajar dengan sambutan Deepavali, Bual Biz petang ini akan membincangkan topik perpaduan pulihkan negara. Perpaduan bukan sahaja penting dalam menjamin keamanan dan kestabilan negara, malah memakmurkan ekonomi. Bagi membincangkan topik ini dengan lebih mendalam, kami bawakan dua panel undangan yang telah pun bersedia di talian, iaitu kita ada pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, dan Naib Chancellor Pengajaran dan Pembelajaran dan Pendidikan Saito University College, Profesor Madya Dr. Raniswari Rasyah. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ranis dan juga Prof. Siva kerana bersama-sama dalam Biz Malaysia pada petang ini. Baik, sebagai permulaannya, kalau kita melihat Prof. Ranis dan juga Prof. Siva, bagaimana Prof. melihat kepentingan perpaduan dalam menjayakan pemulihan ekonomi pasca pandemik ini? Ya, bagi saya perpaduan itu menjadi teras kekuatan kepada negara ini, kerencaman, keunikan, keanekaragaman, kemajmukan, merentasi Semenanjung Sabah Sarawak merupakan antara keunikan, kelebihan yang ada pada kita. Kita harus melihat kepada titik persamaan dan bagaimana titik persamaan itu sebenarnya membolehkan kita memahami teras yang wujud dan bagaimanakah kita sebenarnya harus melihat perbezaan bukan sebagai satu liability tetapi usaha secara berterusan untuk mendampingi dan juga memahami hasrat aspirasi dalam kalangan masyarakat yang pelbagai ini. Tanpa perpaduan saya rasa sukar untuk kita mencari kestabilan untuk keadaan yang lebih menentu. Tanpa perpaduan itu akan mengganggu proses untuk mempertahankan apa yang ada, mengukuhkan apa yang boleh dilakukan tambah baik, dan saya percaya teras utama yang harus kita utamakan dalam soal untuk membaik pulih adalah bagaimana kita dapat memastikan perpaduan tidak akan sama sekali dikompromi dalam apa jua keadaan. Perpaduan inilah yang akan membantu masyarakat yang pelbagai ini, yang terdiri daripada masyarakat Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh, Murut, orang asli sekalipun, walaupun berbeza dari segi etnik, agama, kepercayaan, gender, fahaman politik sekalipun, kita perlu bersama supaya proses yang mahu kita lalui ini dapat kita capai dengan hasrat untuk memastikan tidak ada sesiapa terkebelakang. Kita boleh menunjukkan sifat kebergantungan di antara satu sama lain, mencari satu titik keseimbangan yang bersesuaian dengan ekosistem politik, ekonomi dan sosial. Apatah lagi demografi dan geografi negara kita ini harus kita iktiraf dan juga kita hormati. Malahan ia bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak, tapi kesemua pihak harus mainkan peranan. Bagi saya yang penting di sini adalah sejauh mana kita mampu untuk memastikan perpaduan ini tidak akan menjadi benteng penghalang kepada usaha pemurnian, pengukuhan yang kita lakukan. Malahan kita juga harus mengukuhkan jambatan ataupun titian hubungan antara etnik agar kita mampu untuk terus kekal makmur, hidup sejahtera, hidup berukun dan kekal aman seadanya. Baik, bagaimana dengan Prof. Ranis pula? Kalau kita tengok dari segi ekonomi, perpaduan itu amat penting sebabnya kita kena ingat perpaduan itu tertera dalam rukun negara.
kita kena ingat balik orang kena menghayati prinsip rukun negara, asas kepada kehidupan bermasyarakat harmoni. Kalau perpaduan itu kurang, kita tahu kalau misal kata antara pelbagai kaum ataupun antara pelbagai status sosioekonomi ataupun antara orang asli dengan orang lain ataupun antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia, ini akan merosotkan impak negatif ini akan menjadikan susah untuk pengguna, untuk pelabur, untuk pelancong dan sebagainya. Jadi ini ada impak yang sangat-sangat negatif kepada pemulihan ekonomi yang kita kehendaki. Sebabnya perpaduan beracuan ekonomi. Kejayaan pelan pemulihan negara berdasarkan komitmen kepada rakyat. Jadi semua rakyat kena kan dirinya, jadi barulah pelan kita akan successful atau jaya. Itulah pendapat saya, ya. Baik, dan pastinya perpaduan kalau kita lihat merupakan kunci kepada kejayaan sesebuah negara dan ianya juga boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan seterusnya mengukuhkan negara itu sendiri. Baik, kita kembali kepada Prof. Siva. Apa antara usaha yang boleh dibuat untuk memastikan pemulihan negara berjalan lancar menerusi perpaduan rakyat, Prof? Ya, bagi saya penting adalah sejauh manakah hubungan resiprokal di antara yang rangka, laksana dan kumpulan sasar itu dapat diperkukuhkan. Kita mempunyai sistem penyampaian yang ampuh, yang baik. Sejauh manakah sistem penyampaian itu dapat kita guna pakai agar proses pemilihan dapat kita nikmati, dapat kita capai dalam satu jangka masa yang bersesuaian. Sudah pastilah kita harus mengambil kira kepelbagaian, termasuk pelbagai latar dari sudut umur yang berbeza. Apakah kita mahu mampu untuk melakukan pengukuhan ke atas institusi kekeluargaan yang menjadi telapak paling penting, kerana di situlah saya rasakan kita harus boleh memberikan sistem sokongan sosial yang lebih baik daripada sebelumnya. Malahan kalau kita perhatikan dalam konteks golongan belia misalnya, apakah kita mampu untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan supaya kadar pengangguran dapat dikurangkan? Apakah kita mampu untuk meningkatkan tahap hubungan dengan sistem pendidikan yang pelbagai? Apakah kita mampu untuk melakukan perubahan dari sudut pemilikan dan sebagainya? Kita tidak boleh sama sekali meminggirkan mana-mana kelompok umur, etnik, agama, merentasi negeri sempadan. Yang penting adalah soal kebajikan harus dipelihara. Sepanjang pandemik COVID-19, kita telah melihat bagaimana kehidupan masyarakat berubah. Ketika itu juga wujud perpaduan dalam kalangan komuniti alam maya. Mereka bergaul walaupun tidak bergabung, mereka berdampingan walaupun berasingan di alam maya. Di situ wujud kelompok yang cuba untuk menunjukkan sifat kebergantungan, sifat perkongsian, sifat untuk melakukan hubungan interaksi yang baik sesama mereka, baik dalam soal makanan, hiburan, sukan, dan bagaimana itu harus diterjemahkan di fasa pasca pandemik. Saya rasakan apa yang telah berlaku sepanjang hampir 2 tahun harus jadikan sebagai rujukan ataupun nota kaki bagaimana kita sebenarnya telah menunjukkan kesepaduan ketika menyertai komuniti alam maya, bagaimana kini kita harus membawa aspirasi itu, semangat itu, keazaman itu dalam konteks kebiasaan semula, dan saya percaya itu mampu dilakukan. Dan pemulihan yang besar adalah persediaan dari segi psikik, psikologi, persediaan dari segi kesihatan mental, persediaan dari sudut kemampuan untuk membuka ruang yang besar, dan saya percaya itu adalah tanggungjawab bersama yang rangka, yang melaksana dengan pelbagai kumpulan sasar supaya kita dapat lihat hasil akhir yang baik. Usaha ini sebenarnya bertujuan untuk membolehkan rakyat kembali menikmati hidup yang jauh lebih baik dengan proses untuk memakmurkan bukan saja struktur alam negara kita tetapi kita sebagai anggota masyarakat.
Baik, kalau kita lihat juga seiring dengan aspirasi keluarga Malaysia, dan saya tertarik dengan Prof maklumkan ataupun kongsikan seperti tadi berkenaan dengan kehidupan perpaduan secara fizikal dibawa dalam hidupan maya, juga diteruskan dengan kesinambungan yang kita laksanakan sebelum ini. Dan kita berbalik pula kepada Prof Ratnes, apakah signifikan dan kepentingan perpaduan ekonomi, Prof, dalam konteks negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan etnik seperti Malaysia ini? Okey, kalau untuk saya perpaduan ekonomi sangat penting. Kita kena ingat balik sejarah peristiwa 13 Mei 1969, perlu dijadi pengajaran bahawa sekiranya kita tidak mengambil isu perpaduan dengan serius, ia akan mencetus rusuhan kaum. Pengajaran ini mesti menjadi pedoman hidup kita. Kita boleh cakap, misal kata kalau perpaduan kaum akan menumpukan hubungan erat antara masyarakat. Maknanya masyarakat ni bukan sahaja antara berbilang kaum, tapi juga agama, budaya antara warga orang asli dan warga Malaysia yang lain, antara pelbagai status sosioekonomi. So, kita cakap pasal perpaduan dalam kepelbagaian, iaitu unity in diversity, kan? Ini adalah benda yang unik. Ini adalah satu keistimewaan negara kita. Kita kena ambil keistimewaan ini dan ditunjukkan kepada orang lain. Kalau kita boleh jadikan orang-orang di Malaysia kebahagiaannya naik, mesti kita akan produktiviti kita akan naik. Lepas tu aliran pendapatan akan terus, pengangguran akan turun, akan menggalakkan pelaburan luar negeri dan sebagainya. Ini akan sangat penting dalam proses pemulihan ekonomi. So kita kena faham benda tu. Perpaduan tu sangat-sangat penting untuk kita. Ya? Baik, itulah dia sebenarnya keunikan Malaysia adalah tentang perpaduannya. Dan Prof Ratnes dan juga Prof Siva, kita berhenti rehat seketika dan BIZ Malaysia akan kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan kami. Pelbagai gerak kerja dan usaha merentas kementerian dan agensi diatur bagi memudah cara pelaksanaan program dan inisiatif untuk rakyat dengan pantas dan berkesan. Ini merupakan usaha mencari kebersamaan agar pemegang taruh utama, iaitu keluarga Malaysia, merasai nikmatnya. Kementerian-kementerian melalui penyelarasan berterusan telah merangka pelbagai inisiatif dan usaha bagi memastikan tidak ada keluarga Malaysia yang akan ketinggalan atau no one will be left behind. Seramai 10,000 anggota skuad keluarga Malaysia telah bersedia untuk digerakkan ke segenap pelosok negara bagi membantu rakyat yang terkesan ekoran pandemik. Kembali dalam BIZ Malaysia. Perpaduan pulihkan negara, topik yang kita angkat untuk BIZ Malaysia pada hari ini, dan juga kita masih lagi bersama dengan dua orang tetamu di talian, iaitu Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, dan juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Aniswari Rasyah, Naib Chancellor Pengajaran, Pembelajaran dan Penyelidikan Saito University College. Baik, Prof Ratnes, tadi ada kongsikan tentang keunikan Malaysia ini. Mungkin kita dalam keadaan pandemik COVID-19, mungkin banyak bantuan yang dilaksanakan dan menghadapi cabaran pandemik COVID-19 sejak tahun lepas. Jadi bagaimana Prof melihat semangat perpaduan dari segi ekonomi ini dizahirkan sesama rakyat, terutama sekali dalam aspek bantuan kepada yang memerlukan, Prof? Terima kasih. Kalau kita tengok hampir 2 tahun kita mendepani pandemik COVID-19, kita dapat melihat kebersamaan petugas barisan hadapan syarikat-syarikat swasta dan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, bahkan individu keluarga Malaysia berganding bahu membantu kerajaan memerangi pandemik ini. Walaupun diorang saling tak kenal satu sama lain, tetapi mereka masih menghulur bantuan, bersama-sama menyubur semangat kekeluargaan. Itu yang sangat-sangat penting kita nampak. Misal kata projek Bendera Putih.
satu cara untuk orang ramai membantu keluarga menghadapi masalah semasa COVID. Semua orang tak kisah. Masa tu ramai orang yang tak ada duit, tak ada kerja, tapi semua orang keluar duit dia orang yang sikit pun dia akan kongsi bersama. Bank makanan. Kita nampak bank makanan, tawaran makanan percuma di seluruh negara. Dia taruh meja atau rak, dia taruh barang makanan untuk siapa-siapa nak ambil dia. Tak ada hal. Kita tak pernah tengok siapa kaum, bangsa, agama, kita tak tengok. Kita bagi saja. Kita derma apa yang boleh. Kita derma wang, topeng, pakaian PPE, sarung tangan dan sebagainya. Kita nampak semua orang tolong, membantu dan bantuan sumber manusia. Kerananya frontliners kita tak cukup. So kita semua orang datang untuk menolong masa tu. Dan bantuan kerajaan juga, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Peruntukan wang berbilion untuk menolong orang ramai yang mengalami kesusahan semasa pandemik COVID. Jangan lupa bantuan kerajaan dalam program vaksinasi. Begitu cekat dan teratur. Kita kena bersyukur kerana keluarga Malaysia ni memang nampak sangat masa COVID itu. Kita tak kira bangsa, kita sudi tolong orang masa tu. Masa tu patutlah yang ekonomi boleh pulih sebab kita semua satu bersatu untuk menolong satu sama lain. Ya? Betul. Saya juga memang kalau lihat kita semua rasanya seluruh rakyat Malaysia bersetuju walaupun berlaku dengan berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, namun ianya mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia untuk memulihkan semula negara di samping memulihkan semula ekonomi. Baik, jadi mengambil kira Prof berkenaan dengan aspirasi keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, bagaimana ia boleh dizahirkan dalam konteks perpaduan dan penyatuan masyarakat yang melangkaui perbezaan kaum, etnik maupun parti politik, terutama dalam memulihkan kembali ekonomi. Kita mulakan dengan Prof Siva dahulu. Ya, keluarga Malaysia merupakan konsep yang lahir di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob apabila melihat keadaan politik yang tidak menentu, keadaan ekonomi yang kurang memberangsangkan dan juga keadaan sosial yang kita lihat khususnya sektor kesihatan, keselamatan, pendidikan, perumahan, peluang pekerjaan, kesemuanya tergugat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Maka dirasakan kita perlu bersama, kita perlu memobilisasi dan menggambling tenaga tanpa melihat kepada latar yang memungkinkan proses itu sukar dilakukan. Dan saya percaya keluarga Malaysia ini prinsipnya adalah satu negara, satu matlamat, satu kerajaan untuk semua, cuba untuk mengukuhkan hubungan ataupun mencari jambatan yang mampu dijadikan sebagai asas kepada hubungan dan juga komunikasi antara masyarakat pelbagai dan merobohkan benteng-benteng pemisah keluarga Malaysia. Saya rasakan yang penting adalah bagaimana melihat kepada usaha mencari keakraban melalui institusi kekeluargaan, media massa, pendidikan yang dirasakan asas kepada pembinaan proses sosialisasi tersebut. Begitu juga dengan soal accessibility, perkhidmatan, kemudahan, peluang dan maklumat yang harus dikongsi bersama. Malahan nilai kemajmukan tidak sama sekali dipinggirkan. Nilai kepercayaan, keagamaan, nilai citra kenegaraan berkiblatkan kepada soal perlembagaan dan rukun negara. Ini juga penting kalau kita boleh kaitkan dengan prinsip kelima, kesopanan kesusilaan di bawah rukun negara. Yang terakhir saya rasakan prinsip inclusivity yang membolehkan kita melihat kepada peluang, kita melihat kepada pilihan, kita melihat kepada interaksi yang mampu kita bina merentasi Semenanjung Sabah dan Sarawak. Saya percaya ini merupakan konsep yang mahu dibawa di bawah keluarga Malaysia walaupun asasnya keluarga Malaysia itu merujuk kepada keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Bagi saya yang penting adalah soal kesaksamaan sosial, soal kenegaraan dan juga soal penerimaan di antara satu sama lain. Keluarga Malaysia berkiblatkan kepada 3 prinsip asas: faham, hormat, terima. Kalau kita boleh faham di antara satu sama lain, kita boleh menghormati seadanya, sudah pasti kita boleh menerima. Kesemua ini memerlukan usaha untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai amalan. Bermakna kita harus memahami sepenuhnya, terap dalam kehidupan kita, menjadi darah daging kita, kita amalkan prinsip itu, maka itu akan membolehkan kita saling kenal mengenali dan juga mengukuhkan institusi yang ada supaya proses pemulihan ini dapat bergerak dengan licin, lancar dan tersusun. Kesemua itu memerlukan rasa tanggungjawab bersama. Saya percaya keluarga Malaysia ini kalau
diangkat secara berterusan, tidak bermusim, tidak dilihat hanya sebagai retorik politik, tetapi usaha untuk meraihkan kepelbagaian. Kita telah melihat, kita bersama sewaktu COVID-19, bagaimana komuniti itu telah melihat kebergantungan di antara satu sama lain. Usaha itu kalau diteruskan secara lebih meluas, maka proses pemulihan di bawah keluarga Malaysia ini mampu kita angkat. Kita mahu melahirkan masyarakat kelas 1 di sebuah negara kelas pertama. Negara kelas pertama yang ada fasiliti kemudahan prasarana seiring dengan negara maju, tetapi dihuni oleh masyarakat kelas 1 yang ada ilmu, kemahiran, kebolehan, tetapi diselaputi dengan nilai karakter mulia, sahsia, akhlak, nilai keinsanan. Yang penting adalah nilai kemanusiaan di antara satu sama lain, supaya kita tidak membelakangkan sesiapa, kita bergerak bersama ke arah proses kemakmuran yang jauh lebih baik. Baik, bagaimana dengan Prof. Radis pula? Okey, terima kasih. Kalau kita nampak keluarga Malaysia, konsep tu sendiri seperti keluarga kita. Kalau kita tengok keluarga kita sendiri, anak kita, ibu bapa kita, macam mana kita jaga dia orang masa dia sakit. Kita beri perhatian kepada anak yang sakit itu. Kita akan bawa dia ke klinik, kita akan buat sup, kita akan menjaganya. Bukan kata kita tak sayang anak-anak lain, tapi masa tu anak tu sakit, kita kena tunjukkan perhatian pada anak tu. Seperti juga kalau kita tengokkan macam mana yang berhormat Perdana Menteri kita memberi idea keluarga Malaysia. Dia kata pentadbiran kerajaan seperti mentadbir keluarga Malaysia, misalnya golongan B40, M40 yang terkesan akibat pandemik, kerajaan beri fokus dan keutamaan kepada kumpulan ini dengan berjenis-jenis bantuan. Dia kena fokus sebab kumpulan ini yang tertekan sekali. Jadi seperti juga kalau kita tengok dalam kata RMK 12 kan, pembangunan sosioekonomik negara di negeri-negeri yang kurang membangun mendapat lebih dari 50% daripada peruntukan RMK 12 pergi kepada negeri-negeri macam Sarawak, Sabah, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Kenapa? Sebab jurang kemajuan antara negeri-negeri ini dan negeri-negeri lain sangat besar. Kita kena merapatkan jurang itu. Dan kalau macam itu, agar kemakmuran ekonomi dinikmati secara adil dan saksama antara satu sama lain. Perpaduan tak boleh jadi, tak boleh successful kalau kita tak jaga benda-benda macam ini. Benda-benda macam ini yang kita kena ingat balik. Okey, so kita kata teras utama keluarga Malaysia. Saya suka keterangkuman itu, inklusiviti. Itu yang penting. Kalau kita nak bersama, kita nak jaga satu sama lain, kita kena idea inklusiviti itu sangat penting. Itu yang saya kata tadi, key happiness outcome ataupun keberhasilan kebahagiaan. Make sure orang-orang Malaysia ni gembira, selalu bahagia, produktiviti dia tinggi. Betul. Dan dia buat kerja dengan baik. Betul tak? Betul. Yang pastinya kita semua kena bergembira dan juga menggembirakan orang. Dan sempena dengan sambutan Deepavali hari ini merupakan hari istimewa untuk Hari Raya Deepavali, kita berikan peluang untuk Prof. Siva dan juga Prof. Radis untuk memberikan ucapan ringkas kepada seluruh penonton Malaysia untuk Hari Deepavali ini. Kita mulakan dengan Prof. Siva dahulu. Ya, bagi saya Pesta Cahaya ini diharap akan membawa satu sinar baru. Kita berada dalam keadaan yang luar biasa. Kita memerlukan strategi, intervensi dan juga pendekatan yang berbeza. Maka diharap masyarakat India walau di mana berada, termasuk masyarakat yang lain, kita raikan kepelbagaian ini satu keunikan yang saya percaya ini juga akan membawa satu sinar yang baik ke atas diri kita, keluarga kita, negara kita dan juga hubungan antara masyarakat. Yang penting di sini adalah kita tahu pelbagai cabaran harus kita lalui. Ada cabarannya, ada sifat etnosentrik, prejudis dan sebagainya. Tetapi kita harus mencari titik-titik persamaan dan gunakanlah perayaan ini untuk mencari satu titik persamaan berdasarkan kepada nilai kemanusiaan. Maka kepada seluruh rakyat Malaysia saya ucapkan selamat menyambut Hari Deepavali. Baik, kita teruskan dengan Prof. Radis yang ringkasnya. Okey, saya ringkas. Yang Prof. Siva kata Pesta Cahaya memang betul. Iaitu kemenangan kebaikan
menewas kejahatan, kan? Kita nampak COVID pandemik, macam mana kita telah dapat memulihkan keadaan, dan kita tengok Deepavali pesta cahaya. Kita kena ingat cahaya itu di dalam sanubari kita mesti dibangkitkan supaya kita bersama-sama ahli keluarga Malaysia yang disayangi dapat bertungkus lumus untuk memulihkan ekonomi kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baik, Dengan terima kasih. itu saya ucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua rakyat Malaysia, terutama kepada kaum Hindu di Malaysia. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini dan juga kepada semua penganut Hindu. Selamat menyambut Hari Deepavali. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk menonton rancangan yang menarik selepas ini. Amalkan kawalan kendiri serta terus patuhi SOP sebagai keluarga Malaysia. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Saya Akmal Hafiz Ruslan. Salam hormat dan jumpa lagi. Selamat menyambut Hari Deepavali kepada keluarga dan kawan-kawan saya. Semoga kita semua mematuhi SOP semasa menyambut perayaan. Deepavali வாழ்த்துக்கள். இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua warga Malaysia. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Syekh dan Najib.